Kedua, kidam artinya sedia. Alhamdulillah. Dan dikehendaki dengan sedia yang zati. Dan dikehendaki dengan dia sedia yang zati. Dan maknanya ketiadaan permulaan bagi wujudnya. Artinya tiada mendahulukan ada Allah itu oleh Adam. Dan keluar dengan sedia yang zati itu sedia yang zamani. Iaitu panjang masa serta terdahulu Adam. Maka tiada dikehendaki di sini. Yang kedua daripada beberapa sifat yang wajib di atas kita mukallaf mengetahui atas jalan tafsil. Yang kedua di sini ialah yang kedua pada sebut saja, bukan pada wakil. Sebab semuanya sifat Allah Ta'ala kesemuanya azali, qadim semuanya. Tidak ada terdulu, tidak ada terkemudian, salah satu di atas tengahnya. Tetapi di sini dikata yang kedua itu, begitu juga yang ketiga, yang keempat tu, kedua, ketiga, keempat hingga seterusnya itu pada bilangan kita saja. Sebab tak mungkin kita nak bilang 20 dengan secara sekaligus tu tak mungkin. Mesti kita kena bilang satu per satu. Maka yang kedua di sini pada tulisan atau pada sebutan, pada kiraan saja. Pada bilangan saja. Yang kedua, sifat yang keduanya ialah sifat kidam. Artinya, arti kidam sedia. Artinya, arti kidam dengan bahasa Melayu kitanya sedia. Tetapi sedia itu yang dikehendaki di sini itu apa maksud dengan kata sedia? Sebab kalau katanya sedia itu dalam bahasa Arab tu ada beberapa makna. Ada beberapa makna yang diguna dengan perkataan sedia atau perkataan bahasa Arabnya kidam. Maka dia katanya dan dikehendaki dengan dia dengan sedia yang ialah sifat bagi Allah Subhanahu wa taala sedia yang zati. Dan dikehendaki dengan dia dengan sedia, yakni sedia Allah Subhanahu wa taala itu ialah sedia yang zati. Sama juga dengan wujud yang telah lalu, maka dikehendaki dengan wujud itu pun wujud yang zati juga. Sama di sini kidam pun yang dimaksud di sini, yang dikehendaki di sininya ialah kidam zati. Artinya sedia yang zati. Sedia yang zati artinya kidam yang zati inilah ialah sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, setengah daripada sifat salbiyah. Dan maknanya makna sedia yang zati. Bukan makna sedia itu sedia yang zamani seperti lagi akan datang sebut, itu tidak dikehendaki, bukan dia sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud di sininya sedia yang zati. Apa maknanya? Dan maknanya makna sedia yang zati tiada permulaan bagi wujud. Tiada permulaan tiada permulaan bagi wujud, yakni bagi ada Allah Ta'ala itu. Sekali lagi makna dia, artinya tiada mendulukan ada Allah itu oleh Adam. Tiada mendulukan ada Allah itu oleh Adam.
Itulah yang dimaksud dengan kata sedia yang zati. Dan keluar dengan sedia yang zati itu dan keluar maknanya tak masuk dalam maksud kata zati. Sedia yang zati itu sedia yang zamani. Maka sedia zamani, yang zamani mana sedia nisbah masa. Maka apa makna dia? Iaitu sedia yang zamani itu panjang masa. Lama masa, maknanya suatu benda ada tu dah ada lama masa mari, serta terdulu ada, maknanya baru ada, tapi ada dia pun walaupun baru ada tetapi dah lama dia ada. Maka tiada dikehendaki di sini. Maka sedia zamani artinya kidam zamani dengan maknanya panjang masa, benda yang lama, serta terdulu oleh tiada, maka itu tidak dikehendaki. Seperti kidam katanya apa dia? Wal qamara qaddarnahu manazilah. Apa dia? Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Kal urjunil qadim. Wal qamara qaddarnahu manazila. Apabila bintang bulan itu Allah Taala menentukan akan tempat-tempat bagi dia. Sehingga dia kembali hatta adakal urjunil qadim, sehingga dia kembali seperti apa dia ma yang tamat, yang sedia. Sedia di situ maknanya yang lama, maknanya benda yang lama, yang ada lama ada, yang baru ada tapi ada dia tu lama, dikatakan sedia yang zamani. Ada juga sedia juga, ia panggil sedia seperti ayah terdulu di atas anak, bapa terdulu di atas anak, maka ayah itu terlebih sedia daripada anak. Maka semuanya tidak dikehendaki. Yang dikehendaki di sininya ialah sedia yang zati. Kita tengok balik apa makna dia sedia yang zati. Dia katanya dan maknanya, makna sedia yang zati, makna sedia yang zati itu dia katanya tiada permulaan, ketiadaan permulaan bagi wujudnya. Ketiadaan permulaan, mana tak ada permulaan bagi wujudnya, bagi wujud, bagi ada, mana ada dia tidak ada permulaan. Dengan maknanya kalau ada dia, ada Allah Ta'ala itu ada permulaan, maknanya belum pada nak mulai ada tu dia tak ada lebih dulu. Maknanya ada dia tidak ada permulaan, maknanya belum, tak boleh kata belum pada ada tu dia tidak ada lah. Sebab kalau kata belum pada ada dia tidak ada, maknanya tidak ada mulai ada. Mulai ada, maka tak boleh kata begitu, itu kena atas baru. Artinya arti ketiadaan permulaan tiada mendahulukan ada Allah itu oleh Adam. Maksudnya sama, maknanya tiada mendahulukan ada Allah itu oleh Adam. Maknanya bukan tak ada, belum pada ada. Bukan tak ada, belum pada ada. Itu yang dimaksudkan dengan kata sedia yang zati. Bukanlah maksud kata sedia zat, zat tu zat yang sedia, bukan maksud. Bukan maksud dengan kata sedia yang zati itu mana ada dia tu tidak ada permulaan. Tidak ada permulaan, bukan maksud katanya zat dia itu sedia, sebab yang bersifat dengan sedia di sininya bukan sekadar zat Allah Ta'ala saja yang bersifat dengan sedia, bahkan
bersifat dengan kidam itu bukan sekadar zat Allah Ta'ala. Begitu juga yang bersifat dengan sedia ini, segala sifat-sifatnya. Sifat-sifat dia pun sedia juga. Ada tidak ada permulaan seperti kudrat iradat pun boleh kata kudrat yang sedia. Ya, ilmu yang sedia, iradat yang sedia. Sebab tu dia katanya sedia di sini ialah sedia zati. Bukan maksud katanya zat dia itu sedia. Mana maksud dengan sedia zati itu ialah ketiadaan permulaan bagi ada. Artinya ada dia itu tidak didului oleh tiada. Maka masuk di dalam kata ketiadaan permulaan bagi ada, maka masuk juga di situ segala sifat-sifatnya. Sifat dia pun sedia juga. Kalau sifat ma'ani, kudrat iradat gitu, kita katanya sedia, kidam. Tetapi lain daripada tu lain pada sifat ma'ani, kita katanya azali. Kita kata azali, begitu. Jadi, kita dah maklum bahawasanya daripada huraian sifat wujud dahulu, bahwasanya maksud dengan kata wujud itu ialah wujud yang zati. Dikandaki dengan wujud itu wujud yang zati. Maka makna wujud zati itu dengan maknanya ada Allah, tidak dijadi oleh yang lain. Dan lagi pulanya ada dianya tak terima tak ada sama sekali. Ada dia tak terima tak ada sama sekali. Tak ada sebelum pada ada, tak ada kemudian daripada ada. Tak ada sebelum pada ada, ternafi. Tak ada kamu pada ada pun ternafi juga. Maka salah satu daripada makna bagi wujud zati itu seperti mengikut yang huraian dulu, ialah tiada menerima adam. Mana ada dia tak terima tak ada sama sekali. Maka kita dah maklum bahwasanya kalau terima tak ada, kalau terima tak ada, maka tak ada itu ia ada dua tempat, belum pada ada dan kemudian daripada ada. Tak ada sebelum pada ada, tak ada yang menghubungi akan ada. Maka wujud yang zati maknanya wujud ada tak terima tak ada. Kalau begitu maknanya dalam makna wujud zati itu terkandung makna kidam, terkandung makna baka dah. Sebab apa? Sebab salah satu daripada maksud dengan katanya wujud zati itu tak terima tak ada. Mana ternafi tak ada. Tak ada tu kalau tak ada belum pada ada, satu tak ada. Kemudian daripada ada tu satu lagi. Maka ternafi tak ada belum pada ada itulah yang dikata di sini ketiadaan permulaan bagi wujud. Tak terima tak ada selepas pada ada itu dikatakan kekal. Maknanya makna bagi baka. Itulah makna kidam Allah Subhanahu wa taala. Jadi pendek katanya selepas pada kita dah tahu bahwasanya Allah Taala itu ada, ada yang zati, maka di sini kita i'tikad pula bahwasanya ada Allah Taala itu tidak ada permulaan bagi ada dia. Dengan maknanya ada dia tu tidak didului oleh Adam. Mana ternafi Adam sabik. Ternafi Adam sabik. Sebab kalau ada Adam sabik kita panggil baharu. Mana ada Allah Ta'ala ada yang sedia, maknanya ada dia tu tidak ada permulaan bagi adanya. Apa tu sebab apa tu nanti kita tengok di dalam dalil bagi sifat kidam lagi akan datang. Dan mustahil lawannya hudus, iaitu hudus. Artinya arti hudus baharu. Dan mustahil lawannya, yang ini maknanya lawan bagi kidam itu adalah perkara yang mustahil. Lawan bagi kidam itu adalah perkara yang mustahil.
dan mustahil lawannya. Maknanya lawannya, lawan kidam itu adalah perkara yang mustahil. Itu maksudnya begitu. Iaitu lawan hudus. Iaitu lawannya, lawan kidam tu hudus. Bahasa Arab hudus, bahasa Melayu artinya baharu. Arti hudus baharu. Maka baharu iaitu perkara yang lawan bagi sedia. Tetapi kita ulang balik. Sedia tu makna apa di sini? Sedia yang zati, apa maknanya? Makna ketiadaan permulaan bagi wujud. Sedia tu dengan mana ketiadaan permulaan bagi wujud. Mana ada dia, tidak ada permulaan. Ada dia, tidak ada permulaan. Mana ada, dengan maknanya tidak didulukan akan ada dia tu oleh tak ada. Bukan asalnya tak ada, tiba-tiba jadi ada. Bukan begitu dah. Maka apabila sedia tu dengan mana ketiadaan permulaan bagi wujudnya, kalau begitu baharu maknanya ada permulaan bagi wujud. Kalau begitu makna baharu tu maknanya ada permulaan bagi wujud. Mana adalah sekarang tu, tapi belum pada nak ada tu dia tak ada. Itu dikatakan baharu, bahasa Arab katanya hudus. Lepas tu makna dia satu laginya, kalau makna dia satu lagi, apa makna satu lagi? Mendahulukan ada Allah oleh Adam. Itu makna dia. Kalau kata baharu yang mustahil, maknanya mustahil dahulu ada, mendahulukan ada Allah oleh Adam, oleh tiada. Baru mana satu laginya, maknanya sekarang Allah ada, tapi belum pada nak ada tu dia tak ada dahulu. Mana samalah begitu. Itu maknanya baharu. Itulah yang lawan bagi sedia. Jadi kita boleh ambil faham di situ. Dengan sebab itulah dia tak menyatakan makna baharu di sini. Sebab makna baharu kita boleh faham daripada makna sedia atas jalan melawan ni. Sebabnya kalau kita nak mendalami sikit laginya, antara baharu dengan sedia dia panggil dua perkara yang berlawanan. Tetapi dalam bahasa Arab tu dia panggil nakid. Dalam bahasa Arab dia panggil nakid. Nakid dengan maknanya nak jadi nakid ni tak, dalam istilahnya dia tak payah nak jadi nakid. Nak kena nakid tu kita tambah dak di belakang, tidak di belakang. Di depan dia. Berdiri, kalau kata berdiri, nakid dianya tak berdiri. Kalau kata duduk, nakid dianya tak duduk. Kalau kata bergerak, maka nakid dianya tak bergerak. Berdiri, lawan dianya tak berdiri. Nakid dia. Tetapi di sini di antara baharu dengan sedia, dia ada dua saja. Dia kena banding gerak dengan diam. Jadi diam tu nakid dianya tak diam. Bergerak, nakid dianya tak bergerak. Bergerak, nakid dia tak bergerak. Tak bergerak tu ialah diam. Dia panggil cuba kita nak mendalami sikit makna dia. Cuba kita perhati di gerak dan diam.
diam, nakid dianya tak diam. Tak diam tu ialah bergerak. Kalau bergerak pulaknya, bergerak nakid dianya, lawan dia, lawan dengan mana nakid? Nakid dianya tak bergerak. Tak bergerak tu ialah diam. Dia begitu. Dia tak seperti putih dengan hitam. Dia tak seperti putih dengan hitam. Itu tak boleh panggil nakid. Dia tak sama di sini sebab kalau kita kata putih dengan hitam, warna itu banyak. Warna putih, warna hitam, warna kuning, warna biru, warna hijau dan lain-lain lagi. Maka kita ambil dua warna ialah putih dan hitam. Maka kalau kita katanya putih, kalau kita kata tak putih itu tak mesti hitam. Tak putih itu tak mesti hitam. Sebab tu nak kata lawan betul-betul putih dengan hitam tak boleh kata. Sebab kalau kita kata putih, gambar ni kita kata di depan dia tak putih. Tak putih tu tak mesti hitam tapi boleh jadi hitam. Sebab tak putih, hitam pun tak putih, merah pun tak putih, kuning hijau pun tak putih juga. Maka kita nak buat bandingan di antara sedia dengan baru, dengan putih dengan hitam, tak boleh buat bandingan. Sebab dia tak sama. Sebab kalau katanya merah, tak merah. Tak merah, kita katanya merah dan kuning. Dua-dua itu bukan dia nakid. Tak boleh panggil nakid. Sebab kalau kita kata merah dengan kuning, merah dan kuning, maka kalau kita kata tak merah tu tak mesti kuning. Tapi kuning pun masuk dalam kata tak merah. Tapi tak merah tu kuning pun dia, hijau pun tak merah juga, biru pun tak merah juga. Ini lain. Tetapi kalau sedia dengan hudus, kita kata seperti gerak dan diam. Kalau orang kitanya lelaki dan perempuan. Sebab manusia ada dua jenis saja, lelaki dan perempuan. Maka lelaki. Kalau kata je tak lelaki, kena atas perempuan. Tak ada dah yang lain. Kalau katanya perempuan, nakid dianya tak perempuan. Tak perempuan. Tak perempuan tu kena atas lelaki. Kena kepada lelaki. Tak ada dah yang lain. Tak semacam kita kata apa tak merah. Tak merah tu boleh jadi hitam, boleh jadi biru, boleh jadi kuning. Begitu. Maka di sini melawani dia antara sedia dengan kidam, dia masuk dalam melawani sesuatu dan yang sama dengan lawannya. Maksudnya sedia, nakid dianya tak sedia. Tak sedia tu ialah baharu. Baharu pulaknya, baharu lawan dianya tak baharu. Tak baharu tu ialah sedia. Macam tadi gerak, lawan dianya diam. Maka tak bergerak tu ialah diam. Tak diam tu ialah bergerak. Dengan sebabnya dia ada dua tu, tak bergerak diam, tak diam gerak. Maknanya tak ada yang lain, bukan gerak bukan diam tu ya tidak ada dah. Maka sebab itulah di sini apabila kita faham makna sedia dengan mana sedia yang zati, sedia Allah Ta'ala sedia yang zati dengan mana tiada permulaan bagi wujud. Tiada permulaan bagi wujud itu sedia. Kalau baru maknanya ada permulaan bagi wujud. Mana ada permulaan bagi wujud, mana belum pada ada dia tu ada mulai. Ada dia tu ada mulai, mana belum nak mulai tu dia tak ada.
Belum nak mulai itu dia tak ada. Begitu juga makna yang kedua, tiada mendahulu. Sedia tu maknanya tiada mendulukan ada Allah oleh Adam. Sedia tu mana tiada mendulukan ada Allah oleh Adam. Kalau begitu, kalau katanya mustahil, lawannya baharu Allah, maknanya mendulukan ada Allah oleh Adam. Mana belum pada nak ada tu dia tak ada semacam kita. Itu sebab itulah kita ni baru. Sebab belum pada kita nak ada, kita tak ada dulu. Tiba-tiba dijadi oleh Allah, barulah kita ada. Itulah lebih kurangnya maksud dan katanya. Dan mustahil lawannya iaitu hudus. Artinya baharu. Apa makna baharu boleh kita faham daripada makna sedia tadi dengan secara lawan. Kita buang ketiadaan dia sedia tadi, dia kata ketiadaan permulaan bagi wujud. Kita buang kataan ketiadaan, jadilah baharu. Ketiadaan permulaan bagi wujud itu sedia. Kalau kita buang perkataan ketiadaan, jadi permulaan, ada permulaan bagi wujud, maka jadi baharu. Yang keduanya, tiada mendulukan ada Allah oleh Adam, itu sedia. Kalau kita buang lafaz tiada, jadi mendulukan ada Allah oleh Adam, maka jadi makna baharu. Seperti kita kata tadilah, bergerak lawan dianya, nakit dianya tak bergerak. Tak bergerak tu ialah diam. Tak bergerak. Tak bergerak tu ialah diam. Tak bergerak, tidak bergerak ialah diam. Maka kalau kita katanya kita buang tidak, kita tak bergerak, maknanya tak diam. Itulah lebih kurangnya. Jadi pendek katanya, salah satu daripada perkara yang wajib bagi Allah Ta'ala itu tidak ada permulaan bagi adanya. Setengah pada perkara yang wajib bagi Allah Ta'ala itu, wajib pada akal, ada sabit pada Allah Ta'ala itu, sungguh ada pada Allah Ta'ala itu, ada dia, tidak ada permulaan. Mustahil ada Allah Ta'ala didului oleh tiada. Mestilah kita pegangnya begitu. Kita i'tikad begitu. Mana ada Tuhan kitanya bukan baharu. Tuhan kita bukan baharu. Maknanya ada dianya, ada sentiasa ada. Bukan ada didului oleh tiada. Dan dalil kidam Allah Ta'ala itu bahwasanya jika ada ia baharu, nescaya berhajat ia kepada yang membaharukan dia. Maksud yang membaharu itu mana yang membuatkan dia, yang mengadakan dia, yang menjadikan dia. Itu yang membaharu. Yang membaharu maknanya yang membuatkan dia, yang mengadakan dia, dan yang menjadikan dia. Dalil bagi sifat kidam, dalil akli. Adapun dalil nakli, yang dinakal daripada ayat Quran tu memang ada huwal awwal wal akhir. Itu dalam ayat Quran adalah. Itu dah maklum di dalam ayat Quran. Cubanya sini kita nak kira dengan secara akal kita. Nak berdalil di atas kidam, di atas wajib kidam, mustahil, baru, nak berdalil dengan secara guna akal fikiran kita. Maka kita fikir begini. Kita kira begini. Dan dalil kidam Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita mesti kena tahu dalil untuk nak lepas kita daripada taklid. Dalil kidam Allah Ta'ala itu bahwasanya jika ada ia, ya Allah itu baharu. Dia memanglah Allah, kita dah tahu daripada dalil wujud dulu, Allah ada, Tuhan ada. Tuhan ada. Daripada wujud kita tahu sekadar itu, katanya Allah ada, Tuhan ada.
Kemudian yang ada ini seperti maklum pada tadinya, yang ada kita pun ada, Allah pun ada. Tetapi ada kita berbeza daripada ada Allah. Sebab ada Allah, ada yang zati, ada kita, ada yang aridi. Tetapi sama-sama ada. Kalau begitu, ada kita dengan ada Allah, ada perbezaan ke tidak ada perbezaan? Maka jawabnya, cuba kita katalah, cuba kita kata, kalau ada Allah sama dengan ada kita, semacam ada kita. Maknanya ada kita, ada jenis mana? Ada yang terdulu oleh tiada. Sebab kita ni baru. Maka ada Allah, kita boleh fardukan dua fardu lah. Ada dia tetap dah ada daripada dalil wujud dulu. Tetapi ada dia baru ke sedia. Cuba kita letak begitu dulu. Untuk nak bagi nampak tu, kita cuba fardu begitu dulu. Ada Allah baru ke sedia. Kalau kata ada Allah baru, mana ada dia didului oleh tiada. Kalau kata ada dia tu sedia, maknanya ada dia tidak terdulu oleh tiada. Maka dia tak lepas daripada dua fardu itulah. Ada Allah itu tak lepas daripada dua fardu itu. Satunya ada tidak didului oleh tiada. Satu laginya ada dia didului oleh tiada. Maka cuba kita kata ambil balik kurang dulu. Ada Allah didului oleh tiada. Mana kata baharu. Cuba kita fardu. Nak boleh terima ke tidak pada akal kita. Ambil balik kekurangan. Apa dia? Baharu. Sebab baharu kekurangan, sedia, kesempurnaan. Tetapi di sini kita cuba fardu ambil balik sebelah balik kekurangan. Ada Allah ini ada baharu. Mana belum pada nak ada, dia tidak ada. Belum pada nak ada dia tu, dia tidak ada. Cuba kita kata begitu dulu. Ni nak kira dengan akal. Tengok boleh terima ke tidak di akal kita. Inilah cara berdalil dengan akal. Cara kita berdalil dengan akal, memang fardu begitu, fardu begini. Sudah selepas pada kita fardu begitu, diterimai oleh akal ke tidak? Kalau diterima, maka betul. Kalau tak diterima, maka itu salah. Maka di sini dia katanya bahwasanya jika fardunya, jika ada ya Allah itu baharu, fardunya kalau Allah baharu. Fardunya kalau Allah itu baharu. Maka di sini kita kena kembali kepada makna baharu dulu. Baharu ni seperti kata tadilah. Baharu maknanya ada, tetapi belum pada ada tu dia tiada. Maknanya dia tiada, kemudian berubah jadi ada. Itu mana kata barunya. Tiada, kemudian berubah jadi ada. Itu mana kata baru. Itu mana katanya ada, tapi belum pada ada tu dia tiada. Maka daripada tak ada kepada ada. Daripada tak ada kepada ada. Itu suatu perubahan. Daripada tak ada kepada jadi ada. Itu adalah, di situ adalah perubahan. Maka tiap-tiap perubahan mesti kena ada yang mengubah.
tiap-tiap perubahan mesti kena ada yang mengubah. Tengok tengok kita dulu tu kenapa kita kata ada Tuhan? Sebab kita katanya kita dulu kita tidak ada. Tak ada, tiba-tiba ada. Kita dah tahu katanya ada yang menjadikan kita. Sebab kita tak boleh nak mengadakan diri kita sendiri. Tak boleh mengadakan diri kita sendiri. Mesti kena ada yang menjadikan kita, ialah Tuhan kita. Maka fardunya kalau Allah Ta'ala baru semacam kita juga, mana belum pada ada, dia tidak ada. Daripada tidak ada kepada ada itu, mesti kena ada yang mengada. Mesti kena ada yang mengada. Sebab tak boleh, ada dengan sendiri tak boleh. Dengan maknanya, nak ada dengan sendiri, nak ada dengan sendiri tak boleh. Sebab dia tak ada. Lepas tu dia sendiri nak buat dia sendiri tak boleh, sebab jadi ada dengan tak ada tu beripun. Dia tak ada lagi tapi dia dah buatkan dia sendiri, maka tak boleh jadi begitu. Sebab nak buat kena ada. Nak buat tu nak kata dia lah yang membuat, mana dia tu yang ada. Nak buat ke siapa? Nak buatkan dia juga, mana dia kena tak ada. Begitu. Jadi tak boleh kita kata dia membuatkan diri dia sendiri. Kemudian jadi mestilah kena ada yang menjadikan dia. Sebab tak boleh nak ada dengan sendiri. Tak boleh nak ada dengan sendiri. Sebab asal dia tidak ada. Sebab kita kata dia tu baru. Sebab kita kata dia tu baru, nak katanya ada sendiri tak boleh. Nak kata dia membuatkan diri dia sendiri tak boleh juga. Tak boleh jadi. Nak buat kena ada. Nak kena dibuat mesti tak ada. Jadi tak boleh nak kata dia lah yang membuatkan diri dia sendiri. Kemudian kalau kita katanya dia ada sendiri, dia bukan dengan sebab dibuat oleh yang lain. Bukan dia sendiri juga membuatkan dia, bukan yang lain membuatkan dia. Itu pun tak boleh juga kita nak kata seperti dalil wujud dulu. Sebab apa? Sebab kalau kita kata dia tidak ada, dia tidak ada, dia tidak ada, maknanya pada ketika tu sama di antara ada dan tiada. Seperti dalil wujud dulu. Kalau kita katanya dia tidak ada, maka tiba-tiba jadi ada sendiri. Tiba-tiba jadi ada sendiri. Sebab kita katanya nak kata yang lain membuat pun kita tak nak kata. Dia sendiri pun kita tak nak kata juga. Kalau kita kata dia ada sendiri dengan tidak dibuat oleh yang lain, maka itu membawa kepada jadi apa dia? Jadi berat sebelah balik ada dengan tidak ada perkara yang memberatkan. Seperti dua mata, dua piring bagi neraca yang bersamaan, sebelah kanan, sebelah kiri itu bersamaan. Neraca itu piring dianya, piring bagi mangkuk bagi neraca itu dia sama berat. Dan sama berat. Sebelah kiri, sebelah kanan dia sama berat. Maka tak boleh berat mana-mana sebelah kalau tidak ada apa-apa sebab. Dia tak boleh berat kepada mana-mana sebelah. Sebab kita katanya dia sama. Dia sama di antara ada dengan tiada. Kalau sama, nak jadi berat kepada mana-mana sebelah, mesti kena ada sebab yang memberat. Tak boleh jadi berat dengan sendiri, tak diterima oleh akal. Lepas tu lebih-lebih lagi pulanya kita katanya asal dia tiada. Tiba-tiba jadi tukar, jadi berubah jadi ada dengan sendiri, itu kita tak diterima. Sebab apa? Sebab kalau kita kata asal tu dia tak ada, asal dia tidak ada, maknanya kalau kira tu berat sebelah balik tiada, yang ringannya ada. Yang ringan tu ada, yang berat tu kalau nak banding dengan neraca.
Tiada tu asal. Berat sebelah balik tiada. Kalau kita tak nak kata bersamaan, kita tilik kepada katanya tiada tu asal. Tiada tu asal. Ada tu baru. Bukan asal. Kalau begitu maknanya berat sebelah balik tiada. Berat sebelah balik, sebelah tiada tu paling berat daripada ada. Yang maknanya sebelah balik ada itulah yang ringan. Kalau begitu, yang tiada tu terlebih berat, tiba-tiba tak ada jadi ada sendiri. Maknanya yang berat saling jadi ringan, yang ringan ialah ada saling jadi berat. Dengan tidak ada sebab mana-mana. Adakah diterimai oleh akal? Tak diterimai oleh akal. Lalu tu apabila begitu, apabila kita katanya ada Allah Ta'ala ini terdulu oleh tiada, mana asal dia tidak ada, maka nak ada dia mestilah kena ada yang menjadi. Mestilah kena ada yang membuatkan dia. Tak boleh kita nak kata ada sendiri, tak boleh. Sebab apa? Jadi membawa kepada jadi berat benda yang bersamaan. Jadi berat sebelah bagi benda yang bersamaan. Benda sama tapi berat sebelah. Bolehkah begitu? Sama tapi berat sebelah dengan tidak ada sebab. Kita boleh terima gitu. Kalau sama ke sama lah. Kalau berat sebelah ke berat sebelah lah. Begitu. Kalau sama ke, ia tak berat sebelah mana-mana kan. Itu maknanya sama berat. Dia tak boleh jadi sama berat tetapi berat sebelah ni dengan tidak ada sebab. Ia tak boleh terima. Begitu juga kalau kita katanya itu fardu di atas bersamaan ada dan tiada. Dan lagi pulanya kalau kita berlaku di atas katanya tak ada tu asal, tak ada tu terlebih berat daripada ada. Ada tu yang ringan, yang terberingan. Maka tak ada tu berat, terlebih berat. Ada tu terlebih ringan. Tiba-tiba jadi ada sendiri. Maknanya yang berat ialah yang ringan. Yang ringan ialah yang berat. Bolehkah begitu? Berat tu ringan, ringan tu berat. Ya tak boleh jadi juga begitu. Maknanya tak boleh kita kata ada sendiri. Lagi pulanya nak kata dia, jadi maknanya begini, daripada tak ada dia kepada ada ni, kita cuba fikir tengok, ada kalanya asal tak ada kepada jadi ada sebab ada yang menjadi. Satu fardu kita. Dan yang keduanya, asal dia tak ada, tiba-tiba ada, yang keduanya kita kata ada sendiri. Dan yang ketiganya, asal dia tak ada, tiba-tiba dia ada. Dia sendirilah membuatkan dia sendiri. Dialah membuatkan dia sendiri. Maka yang ketiga kita terima ke tidak? Yang tiga tak boleh jadi, dah tak boleh, tak mustahil nak kata, tak ada jalan nak kata dia sendiri membuatkan dia sendiri. Maka kita potong tu, kita potong, kita buang yang ketiga tu. Maknanya dia tak ada asalnya, tiba-tiba dia ada sekarang, dia sendiri membuatkan dia sendiri, itu orang tak kata begitu. Itu sebab mustahil. Sebab jadi jadi ada sekali tak ada begitu. Jadi beripuan ada dan tak ada pada masa yang sama. Buang gitu. Dan yang kedua itu pun tak boleh jadi juga. Kita katanya jadi ada sendiri. Jadi ada sendiri. Jadi ada sendiri dengan tidak ada siapa-siapa yang membuat pun tak boleh kita nak kata juga begitu. Sebab apa? Sebab ada sendiri membawa kepada jadi apa? Jadi berat benda yang bersamaan. Membawa kepada jadi berat dengan tidak ada sebab bagi benda yang bersamaan. Dia benda ni kalau sama, dia samalah, dia tak jadi berat sebelah. Dia tak jadi berat sebelah mana-mana dengan tidak ada sebab. Begitu. Maka nak kata ada sendiri pun tak boleh.
Maka tinggal ada yang pertama tadi yang boleh nampak nak kata kalau kita katanya Tuhan tu dulunya tak ada, sekarangnya ada, yang boleh nampaknya apa? Ada dia sebab dia jadi ya. Ada dia sebab dia jadi. Nak kata dia sendiri membuatkan dia sendiri pun tak boleh nak kata. Nampak salah di awal lagi. Nak kata ada sendiri pun tak boleh nak kata. Maka tinggal ada satu jalan saja, ialah ada yang lain membuatkan dia. Mesti kena ada yang lain membuatkan dia. Kalau gitu maknanya kalau Allah Ta'ala fardunya, kalau Allah Ta'ala itu baru, kalau orang kata jangan kata baru lah. Kalau kata jangan kata baru, nak kata apa? Kata sedia. Kata sedia dah sudah cerita, dah sepenuh kan. Dia kata jangan kata baru lah. Ada Allah, jangan kata baru. Tak boleh kata baru, kena kata apa? Sedia. Sedia dah sepenuh. Habis cerita. Ni bimbang takutnya barangkali baru kot. Takut orang ada kata begitu. Sebab tu cuba kita, kalau baru boleh diterima ke tidak. Ini nak cuba kata. Memang dah tetap, dah tahu katanya sedia tu. Tapi nak cuba kata baru tu, takut-takut setengah orang tu nak nampak katanya boleh jadi. Maka fardunya kalau Allah Ta'ala itu baru, nascaya berhajat ia kepada yang menjadi, yang membaharukan dia. Kalau kita kata Allah Ta'ala itu baru, mestilah berhajat ia pada nak ada dia. Nascaya berhajat ya Allah, berhajat pada nak jadi ada dia tu, nak boleh ada dia, nak ada dia. Berhajat, beriftikar, berhajat, berperlu, beriftikar kepada yang membaharukan, yakni yang menjadikan dia, yang membuatkan dia. Sebab kenapa boleh katanya kalau dia baru, berajak kepada yang menjadikan dia, sebab kita katanya sebabnya tak boleh ada sendiri. Sebab dia asalnya tak ada, dan ada sendiri tak boleh jadi. Nak kata dialah sendiri membuatkan diri dia, tak boleh juga. Maka yang nampak boleh ada jalannya, kalau dia baru maknanya ada yang lain lah membuatkan dia. Begitu. Sebab saat inilah kita katanya 3 jalan. Tak ada kepada jadi ada, tak ada kepada jadi ada, asalnya tak ada, tiba-tiba ada. Ilmu yang lain membuatkan dia, itu nampak ada jalan sikit lah. Ada sendiri tak boleh jadi. Dia sendiri membuatkan diri dia, tak boleh jadi juga. Kalau gitu, mana ada satu jalan yang nampak boleh kita perginya, ialah ada yang lain membuatkan dia. Sebab kita katanya fardu dia tu baru. Fardu dia tu baru, maka mestilah kena ada yang lain membuatkan dia. Kalau tidak ada yang lain membuatkan dia, tak adalah dia. Kalau tidak ada yang lain membuatkan dia, maka tak adalah dia. Semacam kita lah. Sebab kita pun baru juga. Ada katanya Allah Ta'ala pun baru macam kita juga. Kita ni asal tak ada. Kalau tidak ada siapa yang membaharukan kita, yang membuatkan kita, tak ada. Seperti kita baru-baru kita cukur rambut di kepala kita. Cukur rambut tidak ada di kepala kita. Lepas tu tiba-tibanya rambut itu ada pula, dah tumbuh pula, naik pula di atas kepala kita. Kalau tidak ada siapa yang menumbuh, rambut kita tidak ada di kepala. Rambut tak ada di kepala sebab kita dah buang. Begitu. Maknanya mesti kena ada yang menumbuhkan rambut kita di kepala selepas pada kita cukur lah. Jadi jika ada ia Allah baru, nasjaya tentulah berhajat ya Allah kepada yang menjadi. Tentulah berhajat dia, maknanya lazim. Dalam bahasa tu panggil lazim. Lazim daripada dia tu baru, lazim daripadanya mesti kena ada yang menjadikan dia. Sebab tak boleh ada sendiri, tak boleh diam, tak boleh kita kata ada sendiri seperti tadi. Sebabnya tadi
Tak boleh kata dia membuatkan diri dia sendiri. Maka kalau kata begitu maknanya mesti kena ada yang menjadikan dia. Kemudian jadi maknanya fardu kita Allah Ta'ala baharu. Fardu kitanya Allah itu baharu. Tuhan itu baharu. Kalau kata baharu mesti kena ada yang menjadikan dia. Apabila kita katanya ada Tuhan, ada yang menjadikan dia, mana ada dia, ada yang menjadi, ada yang membuatkan dia, ada yang membaharukan dia tu, maka ada yang membaharukan, ada yang menjadikan tu adakah diterimai oleh akal? Maka dia katanya dan iaitu mustahil. Dan iaitu mana berhajat kepada yang membaharukan dia. Dan iaitu berhajat kepada yang membaharukan dia mustahil, tak diterimai oleh akal. Kenapa pula berhajat kepada yang membaharu tu adalah perkara yang mustahil? Kerana dur artinya berkeliling atau tasasul. Artinya berhubung-hubung yang tiada berkesudahan. Kalau kata Allah Ta'ala itu baru, mesti kena ada yang menjadikan dia. Kalau kata ada yang menjadikan dia, membawa kepada jadi dur dan atau jadi tasadsul. Maka dur, tengok. Dan kedua-duanya itu mustahil. Kedua-duanya itu mana dur dan tasasul itu mustahil. Tetapi sebab apa mustahil itu nanti kita tengok, nanti kita sentuh minggu depan. Cumanya di sini untuk sepitah lalu dulu. Jadi dur perkara yang mustahil. Tasasul pun perkara yang mustahil. Tetapi soalnya kenapa jadi dur? Apa yang membawa kepada jadi dur? Apa yang membawa kepada jadi tasasul? Jawabnya, jadi dur, jadi tasasul, mari daripada berajat Allah Ta'ala kepada yang menjadi. Berajat Allah Ta'ala kepada yang menjadi, mari daripada mana? Mari daripada kata dia tu baharu. Tu kita patah balik. Jadi maknanya, kalau baharu, mesti berajak kepada yang menjadi. Kalau berajak kepada yang menjadi, maka hasil jadi dur atau jadi tasasul. Atau kita pergi ke depan, kita patah balik. Kenapa jadi dur? Kenapa jadi tasasul? Sebab berajak kepada yang menjadi. Kenapa kata berajak kepada yang menjadi? Sebab kita kata dia baru. Kalau gitu, ambil balik. Tasalsul dan dur itu perkara yang mustahil. Maka dur dan tasalsul daripada mana? Jadi daripada mana? Hasil daripada mana? Hasil daripada kata Allah berhajat kepada yang menjadi. Kalau gitu dur dan tasalsul mustahil, maka berhajat kepada yang menjadi pun mustahil juga. Berhajat kepada yang menjadi itu mustahil, maka berhajat kepada yang menjadikan dia itu jadi daripada mana? Mari daripada mana? Mari daripada kata dia tu baru. Maka berhajat kepada yang menjadi itu mustahil, maka baru pun mustahil juga. Apabila kata baru tu mustahil, tengok di sini dia katanya apabila kata baru tu mustahil, maka wajib, maka maknanya apabila baru tu mustahil, tak baru. Ambil balik, nakid dulu. Tak baru tu wajib. Apabila kata baru tu mustahil, maknanya tak baru. Itu wajib. Tak baru tu kena apa? Sedia. Seperti tak bergerak, ialah diam. Sudah di situlah. Maka tetapi tinggal data kitanya kenapa dur tu mustahil, kenapa tasasul tu mustahil. Itu kita tengok minggu depan.
Jadi pendek katanya dia berlazim, dia berekalan dia. Kalau katanya kalau tak dia, dia baru. Kalau baru tentu berajak kepada yang menjadi. Kalau berajak kepada yang menjadi, membawa kepada dur dan tasasul. Kalau begitu, kalau dur dan tasasul mustahil, berajak kepada yang menjadi pun mustahil juga. Kalau kata berajak pada yang menjadi itu mustahil, baharu pun mustahil juga. Kalau kata baharu itu mustahil, tak baharu itu wajib. Tak baharu itu wajib. Tak baharu itu apa dia? Kena kepada sedia. Sebab sini panggil nakid, berlawanan dengan secara nakid. Itulah. Maka untuk pagi ini kita habis di situ dulu. Tinggal lagi minggu depan kita akan sentuh kenapa mustahil dan dur dan tasasul itu mustahil. Wallahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah lana futuhal arifin ونور قلوبنا من نورك الكريم واجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم اللهم إنا نستودعك كما قرأناه وما حفظناه وما سمعناه فردد علينا وقت احتياجنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah lagi 10 minit kita sambung kitab Baqarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.